Angin monsun berubah selatan. Kawasan hutan Payanonok di Kuching, kini disebut Asajaya, memang dipenuhi dengan limpahan air hujan. Sebahagian pasukan Platun Kilat dari Batalion Ketiga, Regimen Ranger Diraja, yakni Platun elit di dalam pasukan itu, cekal melaksanakan pencarian. Jika diteliti sejarah Platun Kilat ini, memang sebuah platun yang sangat cekap mengesan jejak musuh, sehingga setiap jejak diteliti dan dianalisis dengan tekun untuk memburu sang bajingan yang rakus kuasa. Lieutenant Colonel Robert Rizal yang pada masa itu berpangkat kapten mengetuai unit kecil ini untuk menjejaki sepasukan musuh yang diketuai oleh Bong Kicok, juga merupakan individu yang paling dikendaki di Sarawak. Operasi ini dinamakan Ops Jelaku sekitar Oktober 1973. Pada 4 Oktober, platun ini telah membuat penyusupan ke kawasan hutan Payanonok dengan sebuah helikopter mendarat 4,000 meter dari objektif mereka. Ini dilakukan untuk mengekalkan kerahasiaan. Mereka telah berpecah kepada 3 kumpulan, yang mana kumpulan Kapten Robert Rizal melalui tengah-tengah, manakala 2 kumpulan lagi telah diarahkan oleh Kapten Robert Rizal untuk berpecah ke kiri dan ke kanan. Pada 6 Oktober, salah satu kumpulan di sebelah kiri yang diketuai oleh Lieutenant Muda Zanil Anwar telah bertempur dengan musuh, menyaksikan seorang anggota leading squad platoon itu telah gugur. Perkara ini telah dilaporkan segera kepada Kapten Robert Rizal. Kelihatan kerut di dahi Kapten Robert Rizal menandakan kegeramannya terhadap komunis Durjana. Perkara ini dijadikan suntikan semangat kepada anggota-anggota platoon itu. Keadaan hutan Payanonok tidak seenak namanya. Hutan ini sangat tebal dan dipenuhi dengan air di perpindahan selatan monsun. Pergerakan mereka amatlah sukar sehingga mengambil masa 2 jam untuk mencapai jarak hanya 100 meter. Dengan beban beg galas celoreng yang terpaksa mereka galas, bekalan makanan, peluru, bom serta peralatan komunikasi, hanya Tuhan sahaja yang tahu seksa yang meredah hutan paya itu. Kelihatan kelibat beberapa anggota yang menggigil kesejukan di hujan dan angin yang bertiup. Tiada yang kering di badan, semuanya lencun sepanjang masa. Langkah mereka tenggelam ke paras pinggang, kadang-kadang ke paras dada. Senjata dijulang ke atas agar tidak terkena air paya, supaya senjata itu tetap berfungsi dengan baik ketika berlaku pertempuran. Namun, platun Kapten Robert Rizal yang sememangnya sangat terlatih dan memiliki kekuatan mental serta fizikal di tahap yang paling tinggi. Namun itu bukanlah segala-galanya. Keazaman mereka lah yang telah menghayunkan langkah memandu kedrat yang ada untuk terus berburu sang berdebah itu. Waktu menunjukkan jam 5, suasana petang di dalam kehujanan. Tebal hutan itu berubah malap. Hayunan langkah mereka telah diteruskan dari siang berganti malam, tidak berhenti-henti. Melalui bentuk muka bumi yang sangat mencabar itu, sememangnya amat melelahkan. Kini hari ke-6 mereka berjalan dan hanya berehat beberapa ketika untuk lelap, solat dan makan secara berganti-ganti. Jika Leica dan Alpha, maka mereka akan kalah di dalam pertempuran ini. Pada hari ke-7, sebuah pertempuran telah berlaku di antara pihak komunis dan platun di sebelah kiri yang dipimpin oleh Lieutenant Muda Zanil Anwar, dan mereka berjaya membunuh 2 orang musuh. Kapten Robert Rizal percaya bahawa mereka semakin hampir dengan kumpulan induk musuh. Pada 7 Oktober tahun 1973, setelah menjamah juadah ringkas tengah hari, pasukannya kembali mengorak langkah meranduk sungai dan hutan paya nan luas itu sehingga jam 7 malam. Keletihan kian menguasai tubuh. Kelopak mata mereka kehitaman menandakan mereka tidak cukup tidur. Ini semua dugaan, Kapten Rizal berbisik di dalam hati cekalnya. Di dalam keadaan begini, beliau mesti pandai menjaga moral dan sentiasa menyuntik
semangat kepada anggota-anggota bawahannya. Namun, ini juga telah menjadi asam garam di dalam platun elit ini. "Okey tuan-tuan, kita berehat di sini," ujar Kapten Robert Rizal kepada anggota-anggotanya. Nampak riang wajah anggota-anggotanya kerana dapat merapatkan punggung ke bumi. Baru saja mereka hendak tanggalkan beg galas, Kapten Rizal mencelah lagi. "Encik KSM, maklumkan kepada semua anggota kita tidak berhenti lama kat sini. Tidak payahlah memasak encik. Makan saja apa yang ada. Sebab, berdasarkan sedikit kesan jejak musuh ini, saya jangkakan mereka tidak jauh." Encik KSM mengangguk tanda setuju. Setelah menelan beberapa keping biskut keras dari saku mereka yang basah lencun itu, diteguk sedikit air bagi mendorong roti itu ke dalam tekak. Itu sahajalah sumber tenaga yang mereka jamah sepetang ini. Bayangkan mereka lakukan ini di dalam kepayahan demi melihat negara mereka kembali aman damai. Pergerakan diteruskan dengan cahaya lampu yang minimal agar tidak dapat dilihat oleh musuh. Dan dengan tiba-tiba, lampu itu pula terpadam kerana kehabisan bateri. "Tuan, macam mana nak bergerak ni? Keadaan gelap macam kopi," soal seorang anggota Kapten Robert Rizal. Dia menjawab spontan, "Kau pegang bahu orang hadapan dan bersambung-sambung sampai ke belakang. Dan jangan putus. Dan kita teruskan bergerak," ujar Kapten Robert Rizal. Kaedah itu ternyata berkesan untuk bergerak di dalam gelap. Kini jam 9 malam. Encik KSM berbisik kepada Kapten Rizal. "Tuan, apa kata kita berehat di sini? Di sini nampaknya sesuai untuk kita berlabuh, sebab kita sekarang berada di kawasan darat." Kapten Robert Rizal memahami kiasan Encik KSM, yang mana sebenarnya anggota-anggota mereka semuanya di dalam kepenatan. "Okey encik, tenaga saya pun dah hujung-hujung ni. Tuan-tuan," Kapten Robert Rizal menyapa santun kepada semua anggotanya, "kita teruskan sejam lagi ke hadapan. Jika kita tidak dapat temui mereka, kita akan berlabuh." Semua anggota mengangguk, taat kepada arahan pegawainya itu. Belum pun sejam mereka meneruskan perjalanan, tiba-tiba anggota tinjau hadapan berhenti. Tuan Robert, tuan ada bau asap tak?" Dengan serta-merta, semua anggota terkedu dan mematikan diri masing-masing. Di dalam kedudukan siap sedia dan jari jemari sentiasa di luar picu senjata, bersedia untuk dipetik sahaja. Di dalam keadaan sebegitu, Kapten Robert Rizal tetap tidak panik. Dengan tenang, dia dan anggota tinjau pergi menyiasat. Di dalam samar-samar, Kapten Robert Rizal dapat melihat sejalur cahaya lilin dan bau ubat nyamuk semerbak. Beliau yakin itu adalah kumpulan komunis yang mereka jejak selama berhari-hari. Kapten Robert Rizal dan anggota tinjau tersebut berpatah balik ke kumpulan platunnya untuk merancang strategi. Beliau menyampaikan taklimat dan perintah serangan. Kumpulan mereka dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan serangan dan kumpulan penyekat. Kumpulan serangan terdiri daripada 7 anggota diketuai oleh Kapten Robert Rizal sendiri, manakala kumpulan penyekat diketuai oleh Encik KSM, iaitu pegawai Warren 2 Norizan, iaitu di jarak 150 meter ke belakang bagi mengepung musuh yang lari dari kumpulan serangan. Mereka menduduki lokasi masing-masing dan menunggu sehingga jam 6.15 pagi. Hujan rintik-rintik di pagi yang sejuk itu. Jari jemari telah berkedut. Selama hujan turun berhari-hari, walau menahan dinginnya pagi di hutan, ditambah curahan hujan, anggota platun kilat 3 RRD cekal mengamati dengan tenang beberapa sosok komunis yang sedang berkawal. "Inilah masanya," bisik Kapten Robert Rizal. Dengan segala kudrat yang ada, beliau melempar bom tangan ke arah sosok komunis itu. Bom itu mendarat betul-betul di tengah-tengah mereka. Di dalam keadaan yang mamai, komunis itu tercangak-cangak, hairan, benda apakah yang jatuh dekat dengan mereka. Bom itu tidak meletup. Dengan pantas, Kapten Robert Rizal mencapai senjatanya dan melepaskan tembakan sulung, merebahkan komunis itu.
Tembakannya itu disahut oleh anggota-anggota lain. Pertempuran bermula dan dibalas oleh musuh. Tembakan yang bertubi-tubi dilepaskan oleh kumpulan serangan ternyata telah memberi tekanan kepada musuh. Beberapa musuh dilihat tersembam, terkena tembakan dan tewas. Teriakan keramat "Agi hidup, Agi ngelaban" bergema di serata tempat. Terdengar sahaja teriakan keramat itu bergelombang, sudah cukup untuk membuat komunis kecut perut. Kerana komunis tahu mereka bakal berhadapan dengan sebuah pasukan yang bukan kaleng-kaleng ilmu medan perangnya. Ahli komunis yang lain bingkas bangun di dalam keadaan yang mamai, dibuai mimpi, berlari bertempiaran untuk menyelamatkan diri. Namun mereka tidak lolos dari kumpulan penyekat. Sebilangannya tersungkur oleh tembakan mesin gun otomatik yang dimuntahkan oleh Peter Batwan, seorang anggota penyekat. Menyembur 72 das tembakan di dalam satu picu sahaja, menebas apa sahaja di laluannya. Tembakan itu disambut oleh kumpulan penyekat yang lain dengan maksimal. Namun, ada musuh yang berjaya lolos dan lari ke dalam hutan paya nonok yang masih gelap gelita. Pasukan serangan telah tiba di garis terakhir pertempuran. Setelah diperiksa kem sementara musuh itu, hanya tersisa beberapa mayat kaku musuh dan kesemua peralatan serta senjata yang mereka tinggalkan. Walaupun tidak berjaya membunuh kesemua sang jahanam itu, namun mereka berjaya mengecilkan kumpulan itu serta meruntuhkan moral musuh yang sedang menyebarkan ideologi mereka secara sonsang. Tetapi musuh yang terlepas tetap akan dijaki sehingga ke lubang cacing nantinya. Jika ditelusuri peristiwa ini, apa yang menarik ialah pertempuran ini bukanlah sebuah pertemuan dengan musuh, tetapi ianya ialah sebuah pertempuran yang mereka jejaki musuh sehingga berjaya menjumpai mereka dan membenam habis-habisan musuh yang dijumpai. Hasil maklumat yang diterima dari sumber perisikan dan penjejakan tidak disia-siakan oleh Platun Kilat 3 Regimen Ranger Diraja. Peristiwa ini telah menunjukkan bahawa mutu Platun ini sangat luar biasa. Semangat, kecekalan, kesungguhan dan kekuatan mereka melampaui manusia biasa. Ini bukanlah kali terakhir mereka bertempur. Malah, mereka ini juga pernah memusnahkan banyak musuh durjana di lokasi lain. Berdozen-dozen lagi pertempuran yang telah dihadapi oleh Kapten Robert Rizal dan anggota-anggotanya, termasuk beberapa pertempuran di semenanjung Malaysia yang kita akan kupaskan di episod akan datang. Inilah semangat bujang berani, tidak akan lari berhadapan dengan musuh walau nyawa ialah taruhannya. Demi Malaysia, mereka sanggup berada di hadapan, menyabung nyawa demi keamanan yang kita kecapi kini.